صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama selamanya adalah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat. Yang kedua, teruskanlah berdoa dan istiqamah dalam apa saya perbuatan supaya kawan-kawan saudara-saudara seagama kita di Gaza selamat, dihentikan peperangan, dihancurkan negara bintang Daud. Sebelum sebut, tuan-tuan, sebelum sebut, saya sudah kena. Saya sebut dekat live, saya kena. Saya pada sebut. Jadi teruskan. Saya tahu, saya sebut ya kena terus. Oh, kena dem 2 minggu saya kena ya. Siapa sebutkan tuan? Sebab saya kadang sebut negara bintang Daud kah? Negara is not real kah? Siapa sebut direct? Okay. Kita nyebut Z yang pun siapa juga. Okay. Banyak kawan-kawan kena dah. Jadi teruskanlah tuan-tuan. 10,000 dah mati. 25,000 cedera. 3,000 terperangkap di bawah runtuhan. Itulah paling teruk lah. Pengeboman yang berlaku 30 hari tuan-tuan bersamaan 2 kali ganda bom Hiroshima. Sekarang tu ada seorang menteri kabinet sidaknya, negara bintang Daud dia pun dah mencadangkan supaya digunakan nuklear. Ya Allah. Saya kalau bab mati tu, kalau mak, bapa, anak mati tu still okey lah, walaupun sedih, tapi kalau meyak mak bapa dah sadar, ya Allah. Sini 7 tuan-tuan. Anak umur setahun, 2 tahun lagi baby. Kita jangan kata anak kita meninggal, anak kita sakit, batuk ya pun dah sinyaman nyawa. Jadi teruskanlah. Yang kedua, teruskanlah berdoa. Dan saya setiap hari cari berita-berita apa terjadi. Mengintas nafikan adalah rakan-rakan negara-negara yang sudah menghulurkan bantuan. Yaman, Algeria, Syria, Lebanon, dan kita mengharapkan ada lagi banyak negara-negara Islam yang akan bangkit untuk mempertahankan. Dan tuan-tuan kena ingat setidaknya saya akan mau keluar daripada Gaza. Kalau saya dah keluar daripada Gaza setidaknya saya akan dapat masuk balik. Saya dah kena pertahankan lah. Yang kedua lah, mudahan kita teruskan lah, maksudnya saya ada 2 perkara yang saya nampak pada Palestin yang 4 positif yang saya suka lah. Pertama sekali, kita tangga tahap keimanan setidaknya. Ya Allah. Anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, bila dia kelakar macam anak umur dah 20 tahun. Dia kelakar tentang iman, dia kelakar tentang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Daripada apa? Dia yakin dengan janji Allah. Yakinnya. Daripada apa? Kau nak bunuh aku syahidnya dah. Kau bunuhlah. Jadi, kita nanggap 4 kalau kita compare dengan anak-anak kita jauh. Terlalu jauh. Bila sebut tentang tauhid, bila sebut tentang yakin dengan janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang sangat pegang tuan-tuan. Perkara macam tu yang menjentik hati kita. Macam ni kita nak membangunkan jiwa begini pada anak-anak kita. Sebab saya selalu mengulang-ulang, apabila akidah mantap di hati, ia adalah sumber kekuatan. Dalaman sebabnya disebut sebagai rukun iman. Tapi kalau dalaman kita rapuh, macam orang-orang bintang Daud yang kena bom je lari lari keluar daripada negara bintang Daud, lari. Tapi anak-anak yang dalam dada mereka disuburkan dengan nilai iman, Masya Allah.
tetap jaga solat. Tengah perang pun bapak masih tasmik lagi anak yang ngaji. Ya Allah. Bapak dalam terowong nak. Tentera apa? Bapaknya. Anak sempat tasmik. Anak yang dengar bunyi bom nangis. Dia kata bapaknya, teruskan baca ya Allah. Kita ibu kata ya, manok mahal sikit dah. Semua semayang. Agak manok mahal. Ya. Sirat tetap. Walaupun keadaan macam ni, salat dijaga, Quran. Bapak mati, mak mati di tepi mayat baca Quran. Cuba untuk tukarkan rasa sedih ya dengan rasa redha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan kena lihat dia sebut tentang qada yang tu jarang kita bahas. Qadanya ada dua tuan-tuan. Qada yang baik dan qada yang buruk. Cuma qada buruk tu kata ulama pada pandangan manusia. Sebab kalau tuan-tuan hidup lama dan tuan-tuan akan melihat qada yang buruk itu sebenarnya baik. Nya hanya buruk pada pandangan kita. Yes, kita nangga, kita melihat Gaza itu hancur. Tapi kita sih tahu apa yang berlaku selepas ini tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma sebagai orang Islam yang ada iman, yang kasih pada saudaranya, don't stop. Jangan berhenti doa. Tuan-tuan nak, apa sajalah tuan-tuan nak bersedekah, tuan-tuan nak infak, tuan-tuan nak bantu dengan apa cara sekalipun. Share informasi dalam media-media sosial, teruskan tuan-tuan. Jangan stop. Jangan stop. Yeah. Sebab semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi li nafsihi, kata Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang itu bila dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya. Ya. Kadang bila tengah makannya Allah. Ada kisah yang menyayat hati tuan-tuan. Berlaku di sekolah di Malaysia. Ya. Bila siratnya mula program Solidarity, waktu rehat, ada seorang anak kecil tuan-tuan, dia jah 3, dia jah 2. Minum air je. Cikgunya negur, kamu tak makan ke? Maka kawan sebelahnya negur. Jawab balik, dia tak makan cikgu, semua duit dia sumbang dalam tabung Palestin. Maka anak menjawab, tak apa cikgu, saya tak makan balik nanti saya boleh makan. Kawan-kawan kat Palestin tak tahu bila dia orang nak makan. Ya Allah. Nah. Jadi benda tu perlu disuburkan dalam masyarakat kita. Ambil tahu, cakna apa? Jangan jadi masyarakat Islam yang pentingkan diri sendiri. Okay. Ya, yang setiap kali saya mengajar di sini, tuan-tuan, saya akan bangkit isu itu supaya kita sentiasa ambil tahulah. Ya. Jangan jadi ada orang yang, jangan ada jadi setengah orang yang nyapun dalam jiwanya, mana kata sidaknya lah nak matilah si astagfirullahalazim. Tuan-tuan, saudara kita tuan-tuan. Saudara seagama kita. Oh? Okey. Ya, sebagai mukadimah agar kita terus meneruskan doa supaya satu masa kelak adalah semoga kita dipanjangkan umur, kita akan melihat kemenangan pada orang-orang Islam insya-Allah. Okey, jadi kita pergi hadis yang ke-17. Ya. Jadi banyaklah kita pergi tuan-tuan. Daripada 40 hadis, kita dah masuk hadis yang ke-17. Kita dah masuk hampir separuh. Tajuk hari ini menarik tuan-tuan, iaitu berihsan dalam semuanya. Ihsan kalau secara umumnya, perkara yang nampak ringan pada mulut, tapi berat pada perbuatan. Ya, secara apa yang saya boleh letak pada mukadimah ini. Kita lihat apa hadisnya tuan-tuan. Daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltu fa ahsinul qitlah, wa idza dhahabtu fa ahsinudz dhabhah, wa yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, laksanakanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya, serta hendaklah dia menyegerakan sembelihannya.
Jadi secara umum kita dah tahu apa yang kita akan bincangkan malam ini, tuan-tuan. Ihsan. Kita dah masuk bulan Rabiul Akhir. Kita dah masuk bulan, tak lama lagi. Makin dekat-dekat lagi. Ramadan, Syawal, dan kita akan berjumpa dengan Zulhijjah. Maka kita akan mengulangi semula Eid ini mengulang, tuan-tuan. Eidul Adha. Maka akan berlaku sembelihan kurban. Dan saya pun terlibat je lah. Salah seorang tukang sembelih. Dan perkara yang amat diberi perhatian dalam sembelih adalah pisaunya. Sebelum sembelih, pastikan pisau tersebut tajam. Tuan-tuan tahu tak, pisau yang dibeli dengan harga 300-400 dalam grade ketajaman kilang. Ada lagi grade yang paling tajam. Menggunakan batu asah yang sehingga 50,000 halusnya. Sampai ke tahap begitu, tuan-tuan. Kita nak cari paling tajam untuk sembelih. Sebab saya pernah berjumpa dengan menyembelih macam geraji. Lebih 10 saat tak mati, tuan-tuan. Ya Allah. Jadi, pertama secara umumnya tidak ada ihsan. Perkara ini bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Terutama pada hadis yang kita akan lihat perbincangannya. Seperti biasa, sebelum kita lihat keistimewaan hadis, ulama dan pandangan-pandangannya terhadap hadis ini, dan apakah hadis an-nabawi, maksudnya faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang dibacakan tadi, tuan-tuan, adalah riwayat Muslim nombor 1955. Siapakah Abu Ya'la, orang yang meriwayat hadis ini? Okay. Abu Ya'la ini, macam biasa, tuan-tuan, Abu Ya'la adalah laqab, gelaran. Nama beliau adalah Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Khadraji. Makanya diberi gelaran kunyahnya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Ibunya bernama Sarimah atau Sarmah daripada Bani Adi bin Najjar. Ayahnya pula menyertai ataupun ayahnya dikategorikan atau dikelompokkan sebagai Ahlul Badar. Tuan-tuan, kenapa kita kena sebut Ahlul Badar, tuan-tuan? Sebab Ahlul Badar ini dalam beberapa keadaan Rasulullah mengangkat mereka dan mereka mendapat doa yang khas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian perkara mereka didahulukan. Sebab ini adalah perang Islam yang pertama dalam mempertahankan hak mereka. 300 lebih melawan 1000 lebih. Okey. Dan bapa kepada Syahadat ini adalah Ahlul Badar. Dan beliau telah syahid di perang Uhud. Abdullah bin As-Samit berkata, Shaddad bin Aus termasuk di kalangan manusia yang dikurniakan dengan ilmu dan sifat lemah lembutnya. Sedangkan ramai manusia dikurniakan salah satu daripada keduanya. Beliau mendapat kedua-duanya. Ilmu dapat, lemah lembut pun dapat. Sebab kita tahu orang-orang Arab terkenal dengan kasarnya mereka. Dengan sebab itu, kata Said bin Abdul Aziz, kelebihan Shaddad bin Aus ialah dengan dua perkara, iaitu penuh dengan ilmu dan kesabaran yang tinggi ketika marah. Kita dah jumpa tentang hadis yang berkenaan dengan marah, kan? Belum, kita belum jumpa lagi. Khalid bin Ma'dan berkata, tidak ada di bumi Syam ini merangkumi Palestin, Jordan dan Syria. Tidak ada di bumi Syam orang yang lebih dipercayai, lebih faqih, lebih diridai melainkan Ubadah bin As-Samit dan Shaddad bin Aus. Nama gelarannya Abu Ya'la. Beliau telah meriwayatkan lebih 50 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Shaddad,
Lantas jawabnya, dunia sempit bagiku. Kemudian sabda Nabi SAW, tidak bagi kamu. Sesungguhnya kota Syam akan dibuka. Kamu dan keturunanmu akan menjadi pemimpin di sana. Maka kata Imam Al-Baihaqi berkata, beliau menetap di kota Hims. Ibnu Sa'ad berkata, beliau meninggal pada tahun 58 Hijrah ketika berusia 75 tahun. Terkenal sebagai orang yang kuat beribadah dan rajin berusaha. Abu Nu'aim berkata, beliau meninggal dunia di Palestin pada zaman pemerintahan Muawiyah. Jadi beliau sempat berjumpa dengan zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Muawiyah. Ibn Hibban berkata beliau dikebumikan di kota Baitul Maqdis yang sedang bergolak sekarang. Tentu kena ingat Baitul Maqdis di antara kota yang di antara masjid yang Nabi sebut. Sebab itu kita jangan ambil ringan cerita tentang Palestin. Dan kita kena ingat Palestin adalah Baitul Maqdis adalah kiblat yang pertama orang Islam. Setelah dikutuk, dikeji, dihina oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, maka Rasulullah mengangkat wajahnya dan Allah memerintah untuk mengalih kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Okey. Jadi ini ada kiblat pertama. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan akan pergi ke Masjid Kiblatain. Jadi yang memang ada satu nampak mihrab kecil tersebut, itu menghala ke arah Masjidil Aqsa. Okey. Dan kena ingat Masjidil Aqsa bukan yang kota Sahara yang warna gold, bukan. Yang warna hitam, tuan-tuan. Saya pernah pergi 2 kali dan memang ada satu gerbang yang dikatakan gerbang yang dibina oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Okay, berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh orang tempatan lah. Okay. Itu sedikit sebanyak yang kita bersampaikan tentang Abu Ya'la. Apa keistimewaan hadis yang kita bacakan tadi? Hadis ini merupakan salah satu dari prinsip penting agama Islam. Ia mengandungi perintah supaya seluruh ajaran Islam dilaksanakan dengan penuh teliti. Maksudnya tuan-tuan, dari tahap akidah, daripada perkara yang berkenaan dengan iman, daripada niat, dan perkara ihsan dalam 4 sembelihan pun Islam memberi penekanan. Sebab itu kalau kita lihat dengan teliti satu persatu yang kita belajar dalam Islam, dalam agama kita, kalau kita buat comparison, kalau tuan-tuan ada anak yang nak cari subjek mana nak ambil di universiti, boleh ambil subjek usuluddin ataupun dalam konteks ilmu perbandingan agama. Dia akan jadi mahir seperti Firdaus Wong, Lim Jim Soy, Dr. Zakir Naik. Itu orang-orang yang mahir dalam ilmu perbandingan agama. Okay. Saya ada sedikit ilmu tersebut, tuan-tuan. Sebab, sesuatu kita ingatlah, agamawan ada 2. Satu agamawan yang menyebarkan orang untuk faham, orang Islam sendiri untuk faham apa yang kita belajar, yang sebahagian besar yang kita amal adalah daripada ikut-ikutan, daripada bapa kita, orang kampung kita. Maka bila kita belajar, duduk kelas, kita murajaah, ulang kaji. Kalau ada kurang tepat, kita betulkan. Dan satu lagi agamawan adalah dakwah akidah. Yang ini tak ramai. Tak ramai, tuan-tuan. Dan tak ramai yang berani. Tak ramai. Dan kalau ada pun tak berani. Sebab apa, tuan-tuan? Kita nak ajak yang bukan Islam, kenal Islam. Pernah tak tuan-tuan fikir berkawan dengan Cina dah 20 tahun? Pernah tak kita ajak dia masuk Islam? Ataupun kenalkan beliau dengan Islam? Perkara ini, jadi 2 ini perlu, tuan-tuan. Ulang kaji, tambah baik informasi tentang agama yang sedia ada. Dan satu lagi, menarik orang yang bukan Islam kepada Islam. Okay? Jadi Islam begitu, tuan-tuan. Menariknya Islam, the whole thing. Apa sahaja. Sampai ke tahap menyembelih pun. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, kalau tuan-tuan pergi haji, ataupun tuan-tuan lihat adab-adab perang, nak potong pokok pun tak boleh sebarang, tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan pergi haji kan, nak pijak burung, kalau pakai ihram pun tak boleh. Kalau nak patah tumbuhan, tengok kota haram ke tak? Banyak. Maksudnya, itulah ihsan. Kalau perang pun, kita tengok Islam. Memang ada satu kisah yang seorang sahabat ditegur oleh Nabi. Bila nak bunuh musuhnya ketika perang, dan orang tersebut telah melepaskan senjatanya dan tetap dibunuhnya. Nabi marah, tuan-tuan. Nabi marah. Sebab katanya orang tersebut telah menyerah diri. Kenapa perlu dibunuh? Apa kata sahabat tersebut? Aku takut kalau. Perkataan kalau. Dan begitu juga dengan tentera Islam. Budak-budak, orang tua, orang yang tidak bersenjata. Dan banyak lagi adab-adab. Maksudnya ihsan dalam perkara tersebut. Bukan macam yang perang sekarang. Tak boleh cari musuh, hantar je pejuang bantai. Itu bacul nama tuan-tuan, penakut. Kita lihat apa kata-kata dua orang ulama tentang hadis ini. Sebelumnya tuan-tuan, dalam hadis ini juga disebut, sesiapa yang melakukan ihsan dalam kehidupannya, maka dia akan mendapat keuntungan yang besar. Dan termasuk dalam golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita lihat, Allah sebut dalam Quran, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu dan Islam itu sepenuhnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita jadi orang Islam, sepenuhnya kita kena letak diri kita dalam agama. Bukannya dengan Allah kita jaga hubungan, dengan jiran tetangga kita tak jaga hubungan. Itu tidak betul tuan-tuan. Dengan Allah sembahyang bagus, dengan binatang kita main sepak tuan-tuan. Nampak anjing lalu ambil batu tikam yang orang Melayu. Siapa nak asup? Asup kan ngacur pun lipas si majak. Nang ditikam je. Jadi ihsan tuan-tuan. Bakal tuan-tuan buka dalam kitab Fiqhul Manhaji bila saya mengajar kan. Saya terjumpa beberapa di hujung-hujung kitab berlaku ihsan dengan tumbuhan. Kalau tuan-tuan tanam pokok, sayur ke apa tapi tak membaja, menjadi satu kesalahan. Saya terkejut bila saya baca, ada. Sampai tahap begitu tuan-tuan. Kita bela ikan, kita biar je ikan. Kita ada kucing, kita biar je kucing tersebut. Pun tak dibenarkan. Sampai ke tahap yang kita dengar yang pernah dibincangkan. Seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing. Jangan letak sikap yang buruknya melacur tersebut. Tidak. Tetapi ihsan yang ada pada dirinya dengan kucing, dengan asup ya. Dengan anjing tersebut. Allah angkat dirinya. Jadi, tapi kena ingat bila saya sebut tentang hadis ini, banyak orang yang misquote. Kalau macam tu bolehlah melacur Ustaz. Dia suka. Orang kita tu suka misquote. Contoh enak dalam Al-Quran cerita tentang surah Al-Fil. Cerita tentang Abraha dikalahkan oleh burung ababil. Cerita tersebut Allah nak tunjuk hebat mana pun tentera hancur dengan kekuasaan Allah. Tapi orang kita apa dia fikir? Ustaz, sini mau dapat burung ababil loh. Ya dipikirnya. Aku nak nginang. Suka. Allah sebut tentang bahtera Nabi Nuh. Bagaimana Allah menyelamatkan. Yang masyarakat kita ambil, kayu koka. Selalu. Orang kita selalu tersilap. Orang cerita tentang Ashabul Kahfi, tentang akidah. Mereka mencari gua tersebut untuk mengambil berkah. Pun silap. Orang cerita tentang Nabi dapat wahyu di Gua Hira. Kita tak suruh pun pergi Gua Hira, pergi sembahyang di Gua Hira. Itu beberapa contoh. Sama yang saya sebut tadi, bila saya cerita tentang seorang pelacur yang Allah masukkan ke syurga kerana ihsannya dengan binatang, bukan kerana pelacurnya. Okey? Tuan-tuan ingat Nabi pernah sebut masuk seseorang ke syurga bukan kerana amalnya, tapi kerana redha Allah. Okey, itu kena ingat. Okey?
Jadi kata Ibnu Daqi Al-Aid, hadis ini termasuk salah satu hadis yang mengandungi berbagai macam prinsip atau kaedah. Membunuh dengan cara baik iaitu membunuh tanpa sedikit unsur penganiayaan atau penyiksaan. Menyembelih dengan cara yang terbaik itu dengan menyembelih haiwan dengan lemah lembut. Okey, sekarang kita pergi kepada Al-Hadiyun Nabawi. Yang pertama, kewajipan berihsan merupakan amalan yang disyariatkan. Maksudnya ia adalah part of Islam. Kita nak menyembelih binatang, ihsan itu kena diutamakan. Ia merupakan tuntutan dalam melaksanakan segala fardu, meninggalkannya haram, bermuamalah dengan makhluk dan berihsan dengan cara sempurna, menjaga segala adab-adab dan apabila dilakukan, nescaya diterima amalnya dan banyak pahalanya. Jadi siapa-siapa yang tukang sembelih, pak saya kadang-kadang marahlah. Bila nak nyembelih binatang, pala ditimpa dengan kayu, ditinjak. Kadang-kadang binatang tersebut bukan mati kena sembelih, mati kena impit. Bila saya negur kat saya, dia nak balik. Kau ustaz pergi biar kau ya. Aku dia nak. Astaghfirullahaladzim. Saya pernah, sampai saya marah. Okeylah, tu pisau sembelih lagi tak? Malas aku nyembelih. Kita dah nyiksa binatang, ditimpa tak palak. Ya Allah, dah sampai 10 orang sikan, sapi angkat. Nah, jadi perkara ihsan tuan-tuan. Saya melihat perkara ihsan dalam sembilan orang kita, saya tahu berapa persen, tapi adalah sebahagian kecil mengabaikan. Binatang dia ambil, jangan di depan kawan-kawannya. Tayang-tayang. Oh, pok, bateri knock, pok. Siap kau. Dilarang, tuan-tuan. Siapa melarang? Rasulullah melarang. Jadi, nampak tak? Pada pandangan kita, perkara ini tak salah. Tapi, ingat, buruk atau baik bukan pada akal manusia. Dalam bab agama, based on apa yang Allah sebut dan Rasul sebut. Sebab itu, kalau dalam bab sembelihan, orang-orang barat tidak menerima sembelihan. Mereka menggunakan stunner. Tembak, entak pala kita call . Bagi mereka lebih ihsan. Tapi berdasarkan kajian sains, sembelihan paling cepat. Paling cepat dan paling bersih. Okay. Dan yang kedua, hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip tentang agama Islam. Mengandungi perintah supaya seluruh ajaran Islam dilaksanakan dengan penuh teliti. Ini kerana ihsan lahir daripada ketika melakukan sesuatu perbuatan dan pelaksanaan yang selari dengan perbuatan syarak. Perbuatannya pula mempunyai kaitan sama ada dengan kehidupan manusia dan polisi terhadap keluarga, saudara mara serta orang lain yang mempunyai kaitan dengan tempat rujukannya, iaitu iman yang merupakan amalan hati dan Islam yang merupakan amalan anggota. Dan kita lihat kata-kata Ibn Rajab Al-Hambali. Apa katanya? Zahir hadis ini menunjukkan semua perkara adalah dituntut. Ada pendapat menyatakan mereka mempunyai kuasa hendaklah berihsan. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan bersikap ihsan. Dan Allah sebut lagi dalam surah Al-Baqarah, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berlaku ihsanlah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan. Kata Ibn Rajab, orang-orang yang ada kuasa, orang-orang yang ada power, orang-orang yang diberi kuasa, maka lihat dalam bab ihsan. Jangan ada sekelumit rasa zalim, rasa geram, rasa marah, rasa balas dendam dan sebagainya. Keempat, sesiapa yang melakukan ihsan dalam kehidupan, maka dia mendapat keuntungan yang besar, termasuk dalam golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Yang kelima, ihsan sangat dituntut di saat mengerjakan kewajipan. Okey.
Ihsan sangat dituntut ketika mengerjakan kewajipan dalam solat, puasa, zakat, ihsan tuan-tuan. Meninggalkan yang haram pun sama. Dan berinteraksi dengan makhluk. Ihsan dalam perkara tersebut ialah dengan melaksanakan sebaik mungkin. Dan ihsan kena ingat tuan-tuan, ihsan bukan semata-mata kesian yang saya sebut tadi, tidak. Ihsan yang juga dikategorikan dalam ini adalah ikhlas. Ikhlas maksudnya apa tuan-tuan? Kamu sembahyang seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Itu ihsan. Jadi ihsan di sini ada banyak skop-skop yang kita lihat. Satu skop kepada kehidupan. Satu lagi skop kepada ibadah kita, tuan-tuan. Kita boleh tahu orang yang tidak ihsan dalam ibadahnya bagaimana. Asal buat. Asal tunai. Cukup makan. Tetapi nak syurga. Jadi fikir sejenak, kalau kita buat sesuatu yang kata orang Iban semadi nadai, adakah kita layak untuk dapat redha Allah? Kita buat jangan tidak, adakah kita jadi orang yang sepatutnya mendampingi Nabi SAW? Tuan-tuan boleh jawab sendiri persoalan tersebut. Sebab kata pentahqiq kitab ini, kalau sesuatu amalan yang wajib dilaksanakan dengan ihsan, maka ia antara syarat ataupun asbab untuk amalan yang diterima dan menghasilkan pahala. Dan kalau kita lihat dalam perbincangan dalam konteks ihsan dalam sembelihan, dua kaedah moden penyembelihan dan hukumnya. Yang pertama, teknik thoracic sticking dalam penyembelihan haiwan di luar negara. Apa kata Muzakarah MKI kali ke-70? Kaedah ini, iaitu prosedur tambahan yang digunakan selepas sembelihan, adalah dibenarkan dan daging haiwan tersebut adalah halal tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Yang pertama, telah berlaku sembelihan yang sempurna, telah putus keempat-empat urat mar'i dan halkum. Yang kedua, kaedah tersebut dijalankan selepas berlakunya pendarahan sempurna, complete bleeding, atau selepas 30 saat penyembelihan berlaku. Yang ketiga, binatang tersebut disahkan mati akibat sembelihan, dan kaedah thoracic sticking hanya sekadar membantukan mempercepatkan kematian, dan kaedah ini perlu dikawal selia oleh petugas muslim yang bertauliah. Yang kedua adalah pneumatic macam ni nyebut tu, percussive stunning pada pandangan Islam. Okey, kita beri laluan dengan isyak 7. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi pada last bagaimana kita nak mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita bincangkan ataupun lihat pada hadis yang ke-17, hadis berkenaan dengan ihsan, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Sebab apa tuan-tuan? Ia merupakan seruan daripada kemuliaan akhlak Nabi SAW. Banyak sekali perbuatan ihsan diri Nabi. Siapa pun tuan-tuan, dengan kawan, anak, cucu, musuh, binatang, apa saja. Dan bila sebut ihsan tuan-tuan, perkara pertama, kalau ihsan dalam ibadah, maksudnya bila kita buat sesuatu itu bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan dalam ibadah dan kewajipan. Dan ihsan dalam sampai ke tahap kita nak sembelih sekalipun, nak bunuh binatang tersebut, jaga tuan-tuan. Bila nak sembelih sapi ke, kambing ke, ayam ke,
tajamkan betul-betul, pasti ke tempat nak disembelih. Pernah yang viral kan, sapi tersebut mati kerana dijehut. Bila disembelih, dah mati dah pun dari bangkai. Rugi. Coba juga sembelih. Okay. Lepas tu jangan sampai kawan-kawan dia nampak dan sebagainya. Dan saya sering berpesan lah, kadang orang kita mungkin dahulu tidak ada teguran kan. Jadi orang dahulu mungkin tak ramai, maka ambil kayu, sucuk, ikat sampai sapi tersebut dia terhempap. Ya. Dan kedua, kadang badan sapi masih panas, berebut nak dilapah. Jadi ihsan kena ada dalam perkara tersebut. Sebab itu anak-anak daripada kecil tuan-tuan, perkara tersebut kena didedahkan. Jangan ambil ringan perkara ini. Sebab ia tidak pergi kepada objektif ataupun pada pentingnya hadis ini. Sebab itu saya katakan tadi, kebanyakan kita dalam bab agama kita ikut. Bila ada ustaz nak tegur, ustaz kena dianut balik. Kita bukan menyembelih ikut kepala kita tuan-tuan. Kita menyembelih ikut apa yang Nabi ajar. Ihsan pada Nabi. Sebab kita nak makan. Lebih-lebih lagi perbuatan tersebut adalah perbuatan ibadah sempena Idul Adha pada hari-hari tasyrik. Dan yang ketiga, hadis yang kita bacakan tadi memberi penekanan tentang matlamat dan cara. Islam tidak datang dengan hanya tutur kata tanpa action. Yes, matlamat kita untuk mengajar masyarakat dengan ihsan, tetapi bagaimana dengan tindakan? Kena ada contoh, kena ada praktikal, kena ada amalan. Barunya betul. Jadi, oleh yang demikian, dalam pelaksanaan amalan ini, kenalah dilaku dengan cara yang baik menurut apa yang diajar oleh Islam untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dapat pujian manusia. Pujian manusia tentu tidak dapat menjadikan kita orang yang kaya. Sebaliknya pujian manusia boleh merosakkan kita. Selalunya begitu. Justru kita sewajar menghiasi sifat ihsan ini dalam semua tindakan agar selari dengan apa yang kita bicarakan tadi. Jaga hubungan dengan Allah, satu. Hubungan dengan manusia, dengan hidupan-hidupan yang lain. Last but not least, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat disebar-sebarkan. Nampak kecil tuan-tuan, tetapi semua perkara yang besar bermula daripada perkara yang kecil. Kadang-kadang kita nampak perkara yang besar-besar, jihad, itu ini, tapi tak nampak perkara-perkara yang kecil. Macam solat, kita nampak yang besar-besar. Bacaan, kita nampak kiblat. Tapi kita tak nampak yang kecil-kecil. Kebersihan, falsafah solat, bacaan, kenapa kena solat dan sebagainya. Maka tidak akan hadirlah roh solat ataupun orang yang sembahyang. Anak sekadar sembahyang tetapi tidak mampu mencari sesuatu yang dipanggil sebagai khusyuk dan mendatangkan kebaikan kepada orang yang melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam, apa yang dibicarakan itu mudah-mudahan ada manfaat, terkurang terlebih saya minta maaf dan dapatlah disebar-sebarkan kepada adik kakak kita yang tak hadir. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk jam.